Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Sepagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di trading view untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni kita tengok ada beberapa sesuatu yang menarik berlaku di altcoin, antaranya Ethereum dan BNB. Nanti Zul akan terangkan secara terperinci. Guys, let's go, kita pergi ke coin market dulu, tengok apa yang dah berlaku. So inilah coin market cap. So, kita review dulu market hari ni untuk apa yang dah berlaku untuk tempoh satu hari semalam. Hari ini kita tengok market cap dah berada di 1.43 trilion, which tak banyak berlaku perbezaan untuk malam berbanding malam tadi. So, tapi still ada peningkatan dalam 1.44k, which is dalam 0.82%, which is market cap dalam tu tak melakukan banyak penambahan dalam market untuk semalam. Tapi probably kita tengok harga BTC pun akan agak stabil lah di kawasan tu. Ada tengok volume still lagi dalam 74 bilion. Mesti ada sedikit peningkatan kalau ikut kat sini, ada 3.09%. Dan untuk BTC dominan, dia nampak ni, dia ingat lagi semalam nampak 4.8, which hari ni melakukan sedikit lagi penurunan lah, 44.4. which kita tengok hari ni market sedikit meningkat, tapi BTC agak berkurang, which kita tengok kat situ expected harga BTC akan stabil, kemudian altcoin akan meningkat lah. Sebab tu cakap tadi ada sedikit peningkat, ada yang menarik di Ethereum dengan BNB. Let's go, kita tengok harga BTC. Harga BTC berada di kawasan 33.9 atau boleh katakan dalam around 34k. Dan kita tengoklah stabil dari semalam, daripada pagi semalam hingga pagi ni pun tengok harga lebih kurang macam tu je, 34k. Dan tengok dalam 24 hours tak banyak perubahan, 0.42. Kita tengok ini pun dah tahu bahawa harga Bitcoin tu stabil lah di kawasan 34, around 3.34 tu kan. Dan kita tengok untuk minggu pun masih lagi berkurangan 5%, mesti tahu sebab minggu lepas kita berada di 36k. Sebab itulah kita tengok minggu jatuh dengan drastik. Dan kita tengok untuk Ethereum naik 2.3, mesti tengok sebelum ni 2.1, 2.2, 2.3, mesti ada peningkatan. Semalam ada peningkatan tak banyak tapi sedikit. Kita tengok peningkatan banyak 2.72%. Dan untuk weekly almost 6% untuk peningkatan untuk Ethereum. Mesti kita tengok untuk monthly, untuk recovery hanya tinggal lagi 14%. Kita tahu sebenarnya kita dah berada di hampir 3 bulan, masuk ni hampir ke 4 bulan untuk kita dalam downtrend, which is mostly untuk bulan lepas untuk recovery dalam 14.4% lah. Tapi untuk tahunan, Ethereum masih lagi melakukan masih lagi profit lah daripada siapa yang invest tahun lepas dalam harga 1.2, 1.3, still lagi untung lah. Sebab apa? Kita masih ada lagi 215% untuk ke tahun recovery, untuk untung ketahunan. Untuk tahunan tu, which is Binance juga. Binance tengok kenaikan yang drastik, dia boleh dalam 300, bawah 300. So untuk semalam 316, macam cakap di Binance kita ada dua pattern bullish, dan semalam pun dah break expected tu cakap malam. Kiranya market meningkat dan dominant menurun dan BTC melakukan sideways. Kita tengok harga altcoin akan melakukan peningkatan lah. Ni peluang untuk altcoin, which is time ni lah kita tengok altcoin mana yang bagus untuk simpan long term. Which is cakap lah Ethereum, BNB ni very good untuk long term. Sebab apa? Kita tengok market meningkat, BTC buat harga stabil, kemudian kita tengok Ethereum dengan BNB ni ambil kesempatan untuk melakukan kenaikan. Coin-coin macam ni lah kita nak cari untuk kita holder untuk dalam kita punya portfolio tu. Untuk Ethereum dalam masa 24 hour 3.4%, dan untuk weekly 5.47%, untuk monthly still negatif 18%, tapi untuk tahun dia 735. Siapa yang masuk awal tahun ni pun dia tahu harga BNB berapa. Harga BNB masa tahun ni almost dalam bawah 200, 180, 210. And then untuk bulan kali ni naik sampai 700. Now kita buat correction sikit, almost dalam 55% ke hampir 300 balik. So which is untuk long term very good. Sebab apa? Kita buy dalam price yang murah lah, 50% murah daripada harga yang sebenar dalam bentuk BNB. So tengok Cardano pun melakukan peningkatan agak 141, which is semalam kita tengok dalam harga tertinggi dia pecah lah 1.5, dan sikit melakukan penurunan, tengok 1.5%. Tapi untuk weekly dah pun recovery 2.7%, which is tak banyak yang monthly weekly recover. Tengok Bitcoin belum, yang top 5 yang total emas ada dalam account anda, Ethereum, BNB, Cardano, dia dah regain lah. Sebab tu cakap time lah kita nak tengok altcoin mana yang baik untuk kita simpan untuk long term. Cardano dah 27. Dan kita tengok agak untuk
untuk Uniswap melakukan peningkatan yang banyak, which is 8.91%, which is Uniswap pun antara satu coin yang apa ni, kata boleh kita simpan dalam portfolio, sebab Uniswap ni adalah satu macam BNB juga. Dia ada platform untuk kita beli altcoin yang kecil, which is tengok minggu dia 19.58, so which is antara stabil, orang kata yang coin yang agak coin yang antara coin altcoin yang anda nak lah selepas 3 coin tadi, BNB, Cardano tu, Uniswap lah very good. Tapi Zul tak ada Uniswap, sebab apa? Zul masih lagi tunggu price yang sesuai. Sekiranya ada, Zul akan buy. Tapi untuk long term Zul tak tahu lagi, sebab apa? Zul masih lagi, dana Zul masih dalam untuk BTC. Untuk altcoin Zul dana dah habis, which is sekiranya ada lagi, Zul akan suntik lagi lah dana untuk altcoin. Sekarang dana Zul lebih kepada untuk BTC. So guys, let's go, kita pergi ke Matic. Tengok Matic lagi agak struggle sikit, 1.1. Dia slow maknanya. Matic dah pun buat stabil. Sebab apa? Kita tengok untuk tahunan dia dah pun naik 6,000. So expected memang akan sikit dia buat sideways gitu. Sebab apa? Bagus tak apa. Sebab itu kita akan buat base lah. Tapi untuk base ni pun Matic sebenarnya dah pun kembali balik kawasan support dia antara $1 ke 90 sen, which is harga dia tinggi lah 2.9. Dua expected sekiranya BTC melakukan buran ataupun sikit aja kenaikan almost ke 40 ataupun 42, kita akan tengok Matic akan kembali balik lah. Price dia akan kembali balik almost ke 2 point, which is sekiranya anda nak buy gini, very good position untuk long term. Betul pun dalam usaha untuk kumpul duit untuk beli Matic ni almost 1k, which is ada dalam baru ada Matic ni baru dalam 20 ke 30 coin aja, which is expected untuk dapat 1,000 untuk Matic. So which is dengan usaha untuk cari dana untuk Matic ni. So sekiranya dapat dana tu, which is akan lamsam tu lah untuk 1k punya 1k coin, and then akan hold lah untuk lama. So which is Matic antara satu favorite tu selain pada Cardano. So lain-lain coin semua masih lagi bleeding. Masih lagi bleeding. Kita tengok dia punya coin yang bawah sekali, AM coin yang baru pun ini ada Zul ada dengar kat dia kata ada good chance kat AM ni, tapi Zul tak pasti lagi. Harga pun masih murah, Zul tak rasa nak beli tak beli. Kalau Zul beli untuk 1,000, kita expected perlukan 1, 2, 3, kita perlu deposit $50, $50 kita dapat 1,000. So probably Zul akan beli kat $50 ataupun maybe Zul beli $100 tu dapat 2,000 untuk long term AM ni, which is masih lagi kerja, which is mungkin untuk year masuk 780. So probably the good choice untuk M. Nanti Zul akan buat research untuk M. Sekiranya bagus nanti Zul akan share lah di atas. So guys, let's go, kita pergi ke chat. Yang penting ni apa yang dah berlaku di market semalam. So first, macam pertama kita akan ini Zul satu nak menarik kat mana kita nak tengok point ni bagus tak buy. Kat mana point ni adalah point ni bagus untuk buy ataupun sedikit medium untuk buy. So let's go, kita pergi sebelum tu, let's go, kita pergi ke total market dulu, tengok review market apa yang dah berlaku di total market cap. Alright, total market cap. So macam cakap, kita ada monitor dua pattern serentak dalam satu masa, which is pertama tu ada monitor pattern bullish like ini, ascending triangle, which is expected price itu untuk breakout almost per 1.8. So sekiranya price ini melakukan kenaikan, kita akan nampak harga semua Bitcoin, harga coin semua akan naik, termasuklah Bitcoin ataupun altcoin, semua harga akan meningkat. Very good sekali marketnya, segala pembelian kita akan positif. Tapi sekiranya kita price mengikut pattern ini, iaitu channel ini adalah pattern bearish, so expected price itu jatuh sampai ke balik 1 trilion. So sekiranya jatuh ke 1 trilion, kita akan melakukan crash balik. So masih lagi price itu masih bermain kawasan ini, ada dua pattern ni, which is tengok kat mana kah. Tapi sekiranya pattern tu break ini, pattern tu perlu break lagi trendline atas ni untuk confirmation bahawa kita 1.8. So sekiranya price tu break ini, kemudian hanya bermain kawasan channel ni, kemudian patah balik, which is expected tu lebih ke bawah. Which is cakap sekarang ni bullish adalah 68% untuk jatuh bawah, bearish 68% untuk jatuh ke bawah peluang dia. Bullish pula hanya ada 58% untuk break ke atas. So which is sedikit lemah untuk bull. So which is kita hanya perlu cover je. Apa yang berlaku sekarang ni kita hanya biarkan je, kita hanya monitor je, kita tunggu peluang kita. Sekiranya melakukan kenaikan, kita akan layan profit je apa yang kita beli sebelah ini. Tapi sekiranya berlaku kejatuhan, kita akan cari opportunity untuk buy coin lagi di altcoin dan di BTC utamanya. Sebab apa? Harga yang rendah kita akan, which is sekarang tambah je duit anda, tambah jadi dalam USDT. Mungkin anda boleh deposit tiap minggu ataupun anda multi monthly, anda deposit sikit. Tunggu saja di USDT, ada peluang itu nanti
sekiranya peluang itu crash jatuh berlaku, kita akan grab MCT untuk buy. Sekiranya price berlaku ke atas, kita akan layan je profit, kita tak buy, kita biar dulu tunggu position sampai dia buat high, kemudian kita tunggu retestment je, support, dan barulah kita masuk buy. So itu untuk total cap apa yang tu nak expectkan. So now apa kita buat, hanya tunggu dan lihat saja. Kita tunggu dan lihat, which is sekarang yang dah hampir 3 bulan kita tunggu dan lihat. Tahun inilah masuk bulan keempat, which adalah tunggu dan lihat, which is expected bulan 10 kita akan buat pergerakan yang besar lah. Sekiranya price ni masih lagi bermain dalam kawasan 40 dan 42 dan 30, kita akan tunggu at least sampai ke harga bulan 10, baru kita akan dapat putusan lah bahawa nak market nak buat buran ataupun expected masa bulan 10 kita expected BTC akan buat buran lah dan buat all-time baru di 80k dan 150k, which is sekiranya berlaku, altcoin lain pun akan melakukan peningkatan juga sedikit demi sedikit, tapi memang lebih tertumpu kepada Bitcoin. Kalau kita pergi ke Bitcoin, chart Bitcoin, so apa yang dah berlaku ni, so which is nak tengok untuk weekly. Hari ni dah hari Selasa, hari Rabu, hari ni hari Rabu. So tengok chart candle weekly dah berada di kawasan mana. Berada di kawasan bawah ni, still lagi expected masih lagi dan untuk stabil di kawasan 50 EMA, iaitu kawasan 33, which is expected price ni probably akan jatuh bawah. Sebab apa, kita dah test banyak kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, which is expected lah. Dalam tu punya psikologi sekarang ni 70% lah, 70% price tu memang akan jatuh bawah sekali. At least kita sampai ke bawah ini dalam 25, 26 ataupun 24 barulah price akan melakukan kenaikan balik. Itu expected tu. Tapi untuk daily dan 4 hours tu ada satu monitor kalau siapa yang ada monitor Wyckoff punya pattern tu, ataupun kita panggil Wyckoff punya event tu, kalau untuk daily maknanya spring itu masih belum berlaku. Alright, spring kita tahu kita akan buat continuation, kita buat low, kemudian kita akan buat satu lagi push ke bawah, iaitu kita panggil spring. Spring itu yang paling lower daripada tadi, kita spring, kemudian kita akan naik ke atas, kemudian kita akan buat retest balik di kawasan support 30, kemudian barulah kita akan menggunakan, mesti kita ada satu, mesti kalau untuk daily Wyckoff belum terjadi lagi. So tu expected untuk Wyckoff spring itu. So untuk opportunity which is possible dekat 24 atau 26, and then another push up ke atas, and sekiranya berlaku bawah ni, kita ada one more opportunity di kawasan 30 dan baru akan berlaku ke atas, which is tu antara itu tunggu-tunggu lah untuk Wyckoff di daily. Tapi untuk di 4 hours sebenarnya kalau ikutkan 4 hours dah pun berlaku. Kita ada di lower, right, kita buat spring, tapi tu tak pasti ini spring atau sebab apa, kita hanya shadow saja. So which is sebab tu tak expect shadow. Dan spring ada berlaku bawah, which is expected. Maybe yang spring tu adalah di daily maknanya. Untuk Wyckoff ni kita perlu pakai untuk chart pattern yang lebih tinggi, which is daily ke atas lah. Untuk 4 hours, 1 hour ni memang tak payah follow lah untuk Wyckoff. Kalau anda nak follow Wyckoff ni anda perlu chart yang lebih besar. Expected tu daily ke atas, which is daily tu betul. Untuk 4 hours macam cakap, kalau daily berlaku lagi push up ke bawah, spring untuk 26 dan berlaku rejection dan berlaku balik ke atas, berlaku lah, which is expected yang ni maknanya. Untuk Wyckoff, siapa yang masih monitor Wyckoff, ada yang cakap Wyckoff dah jadi apa sebenarnya, which is tak expected untuk Wyckoff tu sempurna lagi. Wyckoff tu masih belum lagi sempurna, which is dia punya indicator di kawasan daily. So siapa yang Wyckoff lah, siapa yang nak share, siapa nak monitor Wyckoff tu macam tu tak tahu, cuma tu ingat dia punya pattern tu, which is sekarang kita berada di kawasan ini, kemudian kita ada sedikit lower, kemudian kita ada lower lagi, lower pada ini, which is spring kita panggil tu, and then berlakulah baru naik ke atas, retest, kemudian berlakulah buat buran tu. Untuk daily lah tuan-tuan tengok kan. Untuk lego kita pergi 4 hours. Right, 4 hours semalam, apa yang Zul expectkan berlaku, apabila price itu sekiranya break kita punya resistance, break punya resistance, dia price tu break resistance, kita akan tengok price tu ke 38, tapi sekiranya gagal, kita seperti masuk balik bawah ni, itu break 30. Now price masih lagi di kawasan ni, support dan resistance ni, tapi kita ada monitor juga minor support dan resistance untuk dalam ni, which is daripada high ni ke lower ni, kita akan dapat resistance, kemudian daripada lower ni to high ni, kita dapat support lah, which is Fibonacci tarik. So now price pun betul-betul baik berkawasan ni. So untuk ni kita tengok pressure lebih kepada support.
So the expected, so price itu akan berlaku kejatuhan daripada melakukan kenaikan. Which kita ada macam 1, 2, 3, 4, which 4 kali reaction daripada support. So macam cakap, whatever price dah hentak support tu banyak kali, which support akan letak, which probably kita akan jatuh ke bawah. Which kita tengok lah. So kita masih ada trend line lama dan trend line baru ni. Ini adalah trend line untuk pattern. Ini adalah trend line yang lama yang kita sebelum monitor ni. Sebelum kita ni ada monitor satu trend line. Right, yang 1, 2, 3 wake up, fake up, masuk balik, try balik. So which is pattern ni kita perlu monitor juga. Sebab apa tu, tengok bila tu draw balik pattern tu betul-betul lah. Semalam kita tengok pattern tu buat rejection balik di kawasan trend line ni. So masih lagi kita perlu monitor juga. Sebab tu draw juga. Tapi ingat kita masih lagi dalam kawasan ni lah. Expected tu untuk jatuh ni kawasan bullish. So sekiranya pattern bearish ni jatuh, probably tu akan expected untuk jatuh balik dalam 28. Kemudian sekiranya berlaku di bawah, expected ini adalah antara potential lah. Potential berlaku kita tengok probably mungkin tak jatuh sampai 26 ataupun 8. Probably masih ada peluang tu. Sekiranya ada maybe price itu hanya melakukan sampai solid coin, solid candle mungkin dalam 27. Kemudian ada satu shadow yang macam ni, probably dia akan push sekejap aja sampai 24, kemudian dia naik terus. Which is macam tu cakap, kat 24 ni anda boleh set buy limit, siap-siap. Jangan tunggu apa, sekiranya price tu jatuh close di bawah 30 ni, anda boleh set limit siap-siap di kawasan 24. And then mungkin sikit 26 sekiranya tak berlaku. Tapi expected tu tak 24 lah. Dia akan sampai dalam 7 ni solid candle. Kemudian kita akan berlaku satu push untuk shadow je, satu push and then attack. Sebab apa? Sekiranya berlaku akan ramailah buyer akan masuk beli 24 berharga yang murah 24. Siapa tak nak beli? Zo pun nak beli. So expected bila price tu jatuh bawah dan buyer masuk dengan banyak, which dia akan push balik, akan jadi shadow. So candle tu akan buat balik kenaikan, spring terjadi dan kita buat retest balik 30 dan melakukan kenaikan. Itu punya expected lah. So untuk hari ni apa yang berlaku, so ada satu yang duduk menarik. Dengan price ni mana nak gerak ke atas ke gerak ke bawah. So now kita boleh guna stock RSI dan RSI biasa. So stock RSI dah menunjukkan price itu berada di pertangan. Tengok dah pun ada silang balik. So expected untuk price tu jatuh maknanya. Ini adalah menandakan price itu untuk jatuh, which tak ada kekuatan untuk naik ke atas. Sebab apa? Biru dah pun kita ambil pen kejap. Alright, biru dah pun cross merah. So which itu petanda untuk jatuh. Sebab itulah kita tengok di sini ada banyak rejection, ada banyak price itu hentak support, which dia nak turun ke bawah, which is jatuh bawah tu better akan price break 30, kita akan dapatlah kita punya price tu, which is kita tengok apa akan berlaku. Tapi price tu masih lagi boleh melakukan kenaikan ke atas. Probably price tu yang buat sikit lagi naik ke atas, which is naik ke atas ni user pattern macam cakap. Guys, pattern masih lagi at least sampai ke 38 tu, which is tunggu dan lihat saja. Ada another pattern yang cakapkan kenapa macam mana kita kena tahu price tu jatuh bawah di mana tapak dia, which kita perlu monitor di RSI stock. Satu lagi RSI, iaitu RSI yang atas tu ni, which kita tengok sekarang kita ada di kawasan ada garisan putih ni. Whatever indicator stock RSI ni berada di kawasan ni, which sekiranya berada di kawasan, kita tengok contoh untuk anda. So kita tengok yang ini lower ni, kenapa dia naik dengan cepat, which kita tengok stock RSI kat sini, kita tengok price itu berada di kawasan bawah ataupun 30 RSI tu, kita tengok berada kawasan tu. Kita tengok bawah tu, which is price tu akan naik terus. Tengok, and then lagi almost hampir ke sini, kita tengok yang ini dia melakukan kenaikan sama kat yang bawah, dengan atas price dekat sini, dan untuk area tu hampir dengan atas tu. Now kita tengok harga semasa berada di kawasan pertengahan. So pertengahan dia boleh naik atas, dia boleh turun bawah. So now masa juga, sebab tu cakap expected tu price tu boleh lagi atas ke bawah. Sekiranya berlaku ke atas tu, expected price tu boleh akan sampai highest yang paling tinggi adalah di kawasan 38, dan sampai di kawasan ni, and then expected akan berlaku rejection yang besar, at least dia main balik kawasan ni, and then sekiranya berlaku price tu sampai balik di kawasan ni bawah ni, expected untuk ini, kalau dia break daripada atas, expected sampai 30 saja. Tapi kalau break sekarang ini yang melakukan breakout ke bawah, expected dia sampai 24 untuk sampai kawasan ni. Jadi cakap lah, kita tunggu saja apa yang berlaku. Tak ada sembarang pembelian kita perlu buat sekarang ni. Kita hanya monitor saja, which kita tunggu di point position yang baik untuk kita buy. Sekarang bukanlah ada position untuk buy yang baik, kita hanya tunggu dan lihat dia market. Sekiranya berlaku ke atas, biarlah dia naik. Tapi sekiranya berlaku ke bawah, kita akan set limit kita siap. Ada sekiranya price itu berada di kawasan 30 untuk daily atau weekly. Untuk minggu ni kita akan set siap buy limit kita. Yang pertama tu akan, yang paling bawah tu akan 24, kemudian yang second maybe dalam 26 tu punya target lah. Antara
poin-poin penting tu lah 24 dan 26 tu, which is tu tengok agak store RSI berada. Sekiranya 26 tu masih lagi di kawasan tengah ni, tu tak buy. Tapi sekiranya 26 tu dah most price tu di kawasan bawah, tu akan cuba grab dulu. Jadi sekiranya rebound balik kawasan 30, kau buat dulu cash average jual di 30, dan sekiranya berlaku balik bound ke 24 tu akan buy lagi. So which is tu complicated. Kita perlu itu hanya in future, kita hanya perlu tu, tapi strategi kita dah ada. So now pun kita tengok macam juga semalam tu nak monitor trendline ni, sama ada trendline ini berada di kawasan kita perlu adjust atau tidak. So stay lagi dengan trendline ni. Zul nak tengok dulu pergerakan. Macam cakap, sekiranya price itu masuk di kawasan resistance naik ke atas, barulah Zul akan adjust Zul punya trendline ni. Trendline untuk pattern untuk wedge ni. Ini sekarang ni wedge. So sekiranya Zul adjust ke ni, dia akan jadi channel. Walaupun channel atau wedge sama juga, price target dia almost sama. Cara untuk ambil price still untuk break ke bawah. So untuk price target ni Zul expected lebih besar namanya. Zul expected daripada higher high ni. Higher high ni, higher low. So expected sekiranya price itu breakout untuk point ini, right? Point ini kita expected untuk price itu akan sampai kena tengok 26. So dalam 26-24 sama juga yang cakap ni. Data tu kita boleh chart pattern pun dah bagi, data pun dah kita bagi dari sekiranya 24. Tapi sekiranya break di atas ni, sekiranya price tu masuk lagi ke atas sampai ke 38, RSI berada di top dan berlaku rejection, tu expected akan break ke bawah. So sekiranya break ke bawah, kalau breakout lah dari atas, so kita tengok berapa price tu, expected dalam 26, expected tu ya, dalam 26. Sebab tu juga price target tu kenapa ada di 26.27, sebab ada sesuatu tu bukan price target tu apa kata on buta, which is kita ada data dia, and then kita hanya perlu tunggu dan lihat saja. Sekarang bukanlah posisi. Tapi untuk first timer siapa yang masih baru dalam kripto, anda nak buy, tu punya nasihat, anda boleh buy sedikit dulu lah. Contohnya ada RM1,000, anda boleh try dulu buy untuk RM100. Sebab apa? Anda perlu build anda punya psikologi. Bila anda buy kat sini dan price profit, yes, anda happy, tak masalah. Tapi sekiranya anda buy sini, kemudian price tu jatuh, itu yang ada satu yang menarik untuk anda untuk anda kawal emotion lah. Anda buy dulu, sekiranya anda ada RM1,000, buy dulu harga kat sini. Which kat sini pun harga potential very good untuk potential buy. Sebab apa? Kita berada di kawasan support yang besar ini antara 35 ke 26. So buy dulu RM100 dan RM100 dan RM900 lagi. Tunggu dulu. Sekiranya ada lagi rejection, anda boleh follow tu punya point entry untuk buy. So guys, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video daripada Zul. Analisis dan point buy yang Zul akan share di ni, Zul share percuma aja. Anda boleh belajar cara macam mana Zul nak chatting di chat, which anda boleh hopefully ke depan anda boleh baca macam mana Zul baca. So ini untuk BTC. So let's go, kita pergi ke Ethereum BNB. Sebab apa? Ethereum BNB dah melakukan kenaikan. Kita tengok apa yang dah berlaku sebenarnya. Adakah break pattern ataupun sembarangnya. Kita tengok macam cakap, untuk Ethereum melakukan kenaikan ke 3,000. Sebelum ni dia kenaikan tinggi sikit dalam 2.4K dan baku rejection tu. Expected baku rejection sama juga. Sebab apa? Zul ada pattern wedge ni. So pattern ni akan bermain di kawasan ni. So hampir kawasan apex. So soon or later price tu akan break ke bawah juga. Sebab apa? Ini adalah pattern bearish. So Zul expected untuk at least price itu boleh sampai di kawasan ini. Baik break dia, ini orang kata price target yang mesti dapat lah. Whatever the price, kat mana dia break, kita cari point of breaking. So kita akan letak anak panah ni. So kalau breaking sekarang, kita tengok almost ke balik 2,000. So ini potential untuk anda buy. Tapi sekiranya berlaku lagi ke bawahan, bawah lagi, expected price itu boleh sampai balik di kawasan bottom pattern, which is masuk balik di kawasan last support untuk Ethereum 1.8 dan 1.7, which is ini berlaku. Zul expected Zul pun akan grab sikit lah Ethereum namanya. Sebab kalau masuk di kawasan support ni, sebab itu Zul tak sempat Zul dah nampak dah price tu 1.7, 1.8 ni masa dekat sini. Alright. Cuma dana tu tak ada, sebab dana tu untuk BTC. Tapi sekiranya berlaku lagi ni, probably Zul akan tarik sikit lah dana untuk BTC tu untuk buy Ethereum. Sebab apa? Harga ni cukup murah. Tu tak boleh resist lah, tak boleh tergoda apa. Zul tergoda je lah tengok price ni, which is Zul expected nak tambah harga lah Ethereum. Sebab Ethereum pun tu tak banyak lagi. So Ethereum BNB, Zul expected untuk BNB at least Zul ada 10 coin pun dah cantik lah untuk long term. Untuk Ethereum ni nak dapat 10 coin memang payah, which is Zul expected almost Ethereum ni Zul target sekarang kurang-kurangnya Zul ada dalam 1 ataupun 2 ataupun bawah 1 ataupun 2 coin lah dulu. Sebab apa? Harga dia termahal untuk buy, which is probably Zul akan increase sikit demi sikit untuk long term untuk Ethereum. So Ethereum masih lagi Zul expected kan boleh kita dah
break pattern bullish, iaitu descending Brownian wedge. So expected price ni adalah di kawasan 43,000. Right, probably ini hanya kalaupun price ikut pattern ni tak masalah, dia hanya buat rejection sikit dia, masih dalam trend line, dan inilah normal untuk price ini naik, breakout, retest dan melakukan kenaikan. So which is pattern, walaupun pattern bullish bearish ini alhamdulillah berlaku, tak masalah, dia hanya untuk price target dia sikit aja. So masih lagi di dalam trend line, so which is expected tu boleh berlaku kenaikan ke atas almost 30k. which you tengok untuk sekarang pun tengok ada news yang cantik untuk Ethereum. Nanti tu akan share lah kemudian untuk news Ethereum tu maybe di 30 malam nanti. So guys, let's go, kita pergi ke BNB kak. Kenapa BNB melakukan kenaikan? Kita tengok apa yang berlaku. Right, BNB menjadi kita ada dua pattern bullish, iaitu pertama sama juga dengan Ethereum tadi, descending Brownian wedge, iaitu price target ni adalah almost sampai ke 420, dan kita ada satu lagi bullish pattern di bawah yang kecil ini, iaitu ascending triangle punya price target lah di kawasan 400, which is whatever sampai dulu tak masalah. Now sebab apa kita naik, kita tengok price itu dah pun berlaku breakout di kawasan apex, price tu pun dah pun breakout dan buat rejection sikit. Kita tengok price itu sekarang ni hanyalah untuk bergerak. So sekiranya BTC market cap meningkat dan BTC masih lagi bermain di kawasan 30-34 tu, masih di kawasan B, kita akan nampak ini Ethereum dan BNB akan meneruskan perjalanan kenaikan tu, terutama BNB lah. BNB akan melakukan kenaikan dulu almost 300, dan sekiranya masa tu BTC melakukan penjatuhan, bila akan BNB akan melakukan balik retest, which is peluang menarik untuk BNB ni untuk melakukan kenaikan sekiranya market meningkat dan BTC masih lagi masih lagi buat sideways. So very potential untuk BNB ambil ke kesempatan ni untuk at least naik balik sampai ke 400. So tu BNB apa yang tu nampak. Untuk Cardano, untuk Nano coin tu lah coin untuk Cardano masih kita berada di kawasan bearish market, so expected untuk kejatuhan bawah tu. Ini adalah ascending wedge, so expected tu price itu sampai ke ni support balik. Dan support ni which dalam 1 persatu, which sekiranya berlaku, ini akan menunjukkan sekiranya BTC melakukan kejatuhan. Tapi sekiranya ada lagi kenaikan untuk BTC, boleh akan berlaku lagi rebound sampai kecil lah, which sekiranya break ni mereka atas, tapi expected tu Cardano akan buat satu push lagi ke bawah untuk and then ini aku kata bila yang ini akan berlaku sekiranya BTC melakukan drop lah. Tapi kalau tengok masih ni, kita tengok Cardano akan buat sideways lah. Cardano ni tak masalah, dia buat sideways memang lama. Kalau kita tengok sebelum ni, sebelum cat-cat sebenarnya, sebab Zoom monitor pun daripada awal tahun dulu. Zoom memang kalau Cardano ni buat sideways yang lama dah memang biasalah. Kita tengok contohnya Cardano nampak ni, dia sideways berapa lama kat sini. So kalau nak tengok berapa lama kat ni, tu boleh ukur yang ini. Right, kita ambil dari sini sampailah dekat sini, tengok tu 16 hari dia buat sideways. So kalau kat sini baru berapa hari, right, dekat sini orang kata baru permulaan untuk sideways dia antara sini ke sini. So sini 16 hari kita boleh nampak lagi price itu boleh sampai ke sini, which is tak masalah. Which cakap untuk Cardano ni buat sideways yang lama tak masalah. Sebab apa? Bila dia buat sideways yang lama tu, satu petanda yang bagus untuk price itu break ke atas punya, which is very good. Now kita tengok apa yang berlaku. Sehingga BTC masih lagi buat keadaan macam tu, kita tengok adakah Cardano akan ambil cuti untuk naik ke atas atau buat sideways. Itu je untuk Cardano, apa yang Zul expectkan. Tapi masih lagi Zul expectkan untuk jatuh ke bawah, at least untuk try $1 lagi sebelum melakukan kenaikan ke atas. Tapi sekiranya price itu terus melakukan ke atas, probably kita akan tengok another pattern lah. Maybe pattern kat ni tu tak nampak lagi pattern bullish untuk Cardano setakat ini. Itu tak nampak lagi satu pattern yang bullish untuk dia terus naik ke atas. Ada pattern bullish tak? Hanya ada kawasan ini saja. Probably dalam kawasan ini kita ada main ni kawasan support. So probably kalau dia nak buat break ke atas, probably dia akan break ini, right, price break kawasan ini, mungkin akan melakukan naikkan dan dia break pattern bearish, which is macam walaupun ini pattern bearish, peluang untuk naikkan anda lagi. Cuma untuk kejatuhan bawah ni adalah 68%, untuk naikkan anda tinggal dalam 32%. Masih lagi boleh berlaku 3%, which is kena Cardano strong, kita akan dapat push price ke atas, which is dia akan break kita punya trend line ni. Alright, expected tu mereka boleh melakukan naikkan atas dan masuk balik ke kawasan pattern bullish kita, iaitu pattern ini. Akan delete ni dulu. Alright, pattern yang besar iaitu pattern ni, tengah triangle zone ni. Alright, di ascending triangle ni, which is masuk balik kawasan apex. So bila masuk balik, expected akan price naik lebih ke atas. So zone itu yang Zul expected kan.
Yang ini duit untuk which is sekiranya break itu kita dapat all time hampir di 0.2.7, which is ni lah berlaku untuk long term. Masih lagi macam cakap Cardano masih lagi kita dah tahu resistance dan support masih lagi bermain dalam kawasan ni. Masih lagi orang kata bermain dalam kawasan ni, expected tu tak salah bila price berdekat di kawasan support kita grab pencuti untuk buy. Tu untuk tu dah ada pun satu more than 1k coin tu tak expected untuk beli lagi. And now target untuk matic dan Bitcoin, Ethereum, BNB lah. Sebab apa? Yang tu belum sampai target tu lagi. Kawan lain semua dah sampai target untuk long term. So which is akan tu pula untuk kadang ni hanya monitor lah untuk anda. Dan sekiranya anda berminat untuk buy macam cakap whatever price dalam kawasan ini, kawasan bawah, sekiranya anda ada rezeki anda jatuh dalam kawasan bawah $1, very good position anda buy kat anda. Sebab apa? Zul beli di $1.10. So yang anda dapat price ni adalah very good position untuk dapat buy. Sebab apa? Macam kita cakap expected price sekiranya berada di kawasan support, dia akan kembali ke kawasan resistance macam kita buat pergerakan zigzag. So at least kena buy kat sini sampai balik sini anda boleh bawa keluar modal. Dan sekiranya jatuh bawah balik anda akan dah untung. Dan sekiranya price tu break ke atas anda akan buat lebih more profit lah untuk Cardano. Guys, okay guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video Zul. So please like, follow dia punya Facebook juga. So barang update terkini Zul akan update di Facebook. So barang komen ataupun pertanyaan anda boleh di ruangan komen ataupun dalam Facebook ada request untuk RTA chat anda. So guys, itu saja untuk pagi ni. Assalamualaikum, jumpa lagi malam ni. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.